Mukhayyam Jarumana ialah perkampungan di pinggir kota Damaskus, Syria. Di sini letaknya makam seorang sahabat Nabi yang dikenali dengan gelaran Khadimur Rasul. Beliau menghabiskan 10 tahun daripada usianya mencurahkan khidmat kepada Nabi SAW. Ibu Anas, Ummus Sulaim dari golongan Ansar, meminta Nabi SAW berdoa dan menerima anaknya sebagai pembantu baginda. Inilah makam Anas bin Malik yang sewaktu kecilnya didoakan Nabi dengan keberkatan. Anas terdidik secara langsung dalam persekitaran Al-Quran dan Sunnah. Ketika wafatnya Nabi, Anas baru mencecah usia 20 tahun. Dalam tempoh itu, beliau dapat mengenali Rasulullah SAW dengan mendalam. Anas bin Malik meriwayatkan lebih 2.000 hadis Nabi. Hafalannya yang kuat meletakkan beliau di tempat ketiga selepas Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Berkat doa Nabi SAW, Allah memanjangkan umur Anas, memberikan rezeki yang banyak dengan 2 bidang kebun yang luas lagi subur, serta dikurniakan zuriat yang ramai. Kemewahan material hanya sementara, hidup akhirat jua kekal abadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu namanya sentiasa terpahat dalam sejarah sebagai insan mulia lagi berjasa kepada Nabi dan umat Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bukanlah nama yang asing dalam sejarah umat Islam. Inilah makam Muawiyah bin Abi Sufyan di perkuburan Bab As-Saghir, makam khalifah pertama Bani Umayyah. Beliau antara sahabat yang banyak memberi sumbangan dalam penyebaran Islam. Beliau antara pencatat wahyu semasa hayatnya Rasulullah SAW. Pada zaman Umar Al-Khattab, Muawiyah di antara panglima perang yang bertanggung jawab membuka wilayah Islam di Palestin, Syria dan Mesir yang dikuasai oleh Rom. Beliau dilantik sebagai gubernur Syria setelah Khalifah Uthman Al-Affan menggantikan Umar Al-Khattab. Semasa di Syria, pengaruhnya berakar umbi. Tidak seperti makam sahabat-sahabat Nabi yang lain, binaan makam ini menunggu masa untuk runtuh. Strukturnya daripada kayu serta tanah tidak menggambarkan makam seorang khalifah yang di bawah pimpinannya terbuka wilayah baru Islam seperti Turki dan Armenia. Angkatan Laut ketika pemerintahannya berjaya menguasai Laut Mediterranean dan menjadi ancaman kepada Empayar Rom. Muawiyah bin Abi Sufyan juga seorang ahli siasah yang bijak berpolitik. Beliau mengasaskan dinasti Bani Umayyah. Di bawah pimpinan 14 orang khalifah, dinasti itu berjaya mengekalkan penguasaannya hampir seabad lamanya.
Muawiyah mengakhiri institusi khilafah yang berlandaskan musyawarah, sebaliknya menjadikan jawatan khalifah sebagai warisan turun-temurun. وصانا القرآن الكريم وبين لنا عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إليهم ويقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويحذرنا أن يتطاول لسان أحد في حقهم، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. Terletak tidak jauh dari Suk Hamidiyah yang sibuk dengan aktiviti berjual beli, sebuah masjid yang amat sederhana menempatkan kubur Khalifah ketiga Bani Umayyah. Ini ialah kubur Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, atau lebih terkenal dengan Muawiyah As-Saghir. Muawiyah bin Abi Sufyan memastikan anaknya Yazid menjadi pengganti khalifah selepasnya, sekalipun menerima tentangan daripada kebanyakan sahabat Nabi yang masih hidup. Sesudah Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia pada tahun 61 Hijrah, anaknya Yazid mengambil alih kuasa pemerintahan. Peringkat awal pemerintahannya berhadapan dengan cabaran. Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menjadi ancaman utama. Berlaku pemberontakan menolak kaedah pemilihan khalifah secara warisan, bukannya secara syura seperti yang diamalkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Yazid berjaya mengawal keadaan dan mengekalkan kuasanya selama 3 tahun, hinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 64 Hijrah. Bani Umayyah cuba memastikan tradisi khalifah diteruskan oleh anak Yazid, yaitu Muawiyah As-Saghir yang lahir pada tahun 43 Hijrah. Malangnya, Muawiyah As-Saghir tidak berminat dengan politik yang diamalkan oleh Bani Umayyah. Beliau terkenal sebagai seorang yang wara dan berilmu. Masanya lebih banyak dihabiskan dengan beribadah. Takhta khalifah didudukinya hanya selama 40 hari sahaja. Tempatnya digantikan oleh Marwan bin Al-Hakam. Diriwayatkan 6 bulan sesudah melepaskan jawatan khalifah, Muawiyah As-Saghir menghembuskan nafas terakhir dalam usia 21 tahun. Suk Hamidiyah, Damaskus, Syria. Inilah jepisan warna-warna kehidupan yang sementara. Allah berfirman dalam surah Abasa bermaksud, Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Sahabat Nabi yang cacat penglihatan, Abdullah bin Umi Maktum, menjadi penyebab turunnya wahyu Allah. Makam sahabat Nabi itu terletak di Bab As-Saghir. Semasa hayatnya beliau menjadi muazzin. Pada suatu ketika,
Nabi SAW bersemuka dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy Makkah, menyeru mereka meninggalkan amalan syirik yang berakar umbi dalam masyarakat dan menerima akidah tauhid. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum muncul. Beliau berharap Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Rasulullah tidak menyenangi kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum ketika itu, seraya bermasam muka dan berpaling daripadanya. Reaksi spontan Nabi Muhammad SAW mendapat teguran Allah dengan turunnya ayat-ayat dari surah Abasa. Peristiwa itu menjadi didikan buat Nabi serta umat Islam seluruhnya. Tidak jauh dari makam Abdullah bin Ummi Maktum, di kawasan perkuburan Bab As-Saghir ini, terletaknya sebuah lagi makam muazzin utama yang dijanjikan syurga. Inilah makam Bilal bin Rabah Al-Habsyi, muazzin Nabi SAW. Setelah Rasulullah wafat, beliau berhijrah ke Syam dan meninggal pada tahun 17 Hijrah. Bilal antara sahabat terawal menerima nur hidayah tauhid, melafazkan kalimah syahadah di hadapan Nabi. Pilihannya menjadikan Islam sebagai anutan menimbulkan kemarahan pemiliknya, Umayyah bin Khalaf. Tidak seperti setengah sahabat yang mendapat perlindungan, Bilal tiada tempat bergantung. Bilal hanya seorang abdi Habsyi berkulit hitam. Kerana statusnya sebagai hamba, tiada siapa yang hirau Bilal diseksa. Bilal diheret keliling kota Makkah, dicaci maki seperti haiwan. Tiada erangan lahir dari bibirnya selain lafaz mentauhidkan Allah. Ahad, Ahad, Ahad. Bermaksud hanya Allah yang satu. Di sebelah makam Bilal ialah makam Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Beliau berkahwin dengan anak Ali bin Abi Talib, iaitu Zainab. Perkahwinan mereka dianugerahkan dengan 6 orang cahaya mata. Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, Muslim pertama dilahirkan di Habsyah setelah sebahagian umat Islam berhijrah ke sana menyelamatkan diri daripada ancaman musyrikin Makkah. Sekalipun Purid menanggung kesengsaraan, Bilal bin Rabah tidak berubah akidah. Dalam kesakitan dan kedahagaan yang amat sangat, beliau melafazkan kalimah tauhid tanpa putus. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq mengambil inisiatif bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar berjaya memujuk Umayyah menukarkan Bilal dengan hambanya yang masih musyrik dan lebih gagah berbanding Bilal. Abu Bakar kemudiannya memerdekakan Bilal dengan percuma. Tindakan Abu Bakar menggambarkan sikap Islam yang tersendiri. Takwa dalam jiwa menghapuskan kasta. Hanya takwa membezakan manusia mulia atau hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Ar-Raqa terletak 550 km di timur laut Damaskus. Sungai Furat yang mengairi daerah ini menjadi saksi pertumpahan darah sesama Islam suatu ketika dahulu. Di daerah bersejarah inilah pada tahun 37 Hijrah meletusnya pertempuran Siffin yang meragut 90,000 korban. Antara yang terkorban Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Masjid Ammar bin Yasir di Ar-Raqa masih dalam proses pembinaan. Kekurangan sumber kewangan melambatkan kerja-kerja membangunkan masjid ini yang menempatkan makam seorang sahabat
yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makam Ammar bin Yasir, gugur syahid ketika berumur 93 tahun. Sahabat Nabi yang pernah disiksa dengan api, dibakar oleh kaum Quraisy yang tidak beriman. Ammar yang direndam dengan air hingga lemas dan dijemur di atas batu yang panas membara di tengah padang pasir. Ammar antara orang terawal mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW. Beliau antara pejuang barisan hadapan perang Badar, Uhud, Khandak dan Tabuk. Dalam peperangan Siffin, Ammar bin Yasir berpihak kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. يدافع عن الإسلام العزيز، يدافع عن أمير المؤمنين. جاءه أبو العادية ليضربه على هامته الشريفة فيقع إلى الأرض. سيدنا عمار مخضبا بدمه، وقبل أن يموت جاءته امرأة لتقول له: يا شيخ، هل لك في شربة من اللبن؟ نعم، أخذ قليلا من اللبن ليشرب، لم يستطع أن يشرب إلا القليل. استبشر وضحك عمار وقال: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، لقد صدق حبيبي رسول الله عندما قال لي: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضواح من لبن. بهذا انتهت حياة هذا السيد العظيم وتجللت بالشهادة التي قصمت ظهر المسلمين وقصمت ظهر أمير المؤمنين حزنا ولوعة على هذا الرجل العظيم. Berbanding kisahnya dalam perang Siffin, Ammar bin Yasir lebih terkenal dengan kisah ketabahan mempertahankan akidah tauhid bersama keluarganya. Kesabaran Ammar, bapanya Yasir bin Amir dan ibunya Sumayyah binti Khiyad berhadapan dengan siksaan kaum musyrikin Makkah begitu menginsafkan. Keluarganya antara generasi terawal menerima hidayah tauhid, mempertahankannya dengan jiwa dan raga demi cinta pada Allah dan Rasul. Mereka ditawarkan kelegaan daripada seksa seandainya memenuhi permintaan musyrikin Quraisy supaya sujud kepada Lat dan Uzai, 2 tuhan masyarakat jahiliyah ketika itu. Yasir bapa Ammar akhirnya gugur syahid, begitu juga ibunya Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid. Sekalipun tewas disiksa dan dihina semasa hayat mereka, pada hakikatnya pasangan Yasir dan Sumayyah menjulang panji-panji kemenangan penuh kemegahan. Abu Jahal dan kaum musyrikin Makkah gagal mengubah imannya bertunjang di sanubari Yasir dan Sumayyah. Ammar begitu teruji. Ibu bapanya disakiti di hadapan matanya sendiri hingga menemui ajal dalam keadaan yang memilukan. Imannya tidak tergugat, sebaliknya lebih kukuh dan matang. Ammar bin Yasir contoh individu muslim bertakwa. Imannya dimatangkan oleh cabaran dan dugaan. Tidak hairanlah beliau dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai dugaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.